Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Alanas bin Karnazri. Nama kad matrik 17-F2071. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Balkis Natasha binti Muhammad Ali. Nombor matrik saya 17-F18F2069. 17-F18F2067. Dan tajuk proposal kami ialah amalan keselamatan makanan dalam kalangan pengenali makanan pasar malam di Sabak Benam. Untuk pengenalan, pencemaran silang dapat dielakkan oleh pengenali makanan jika mengamalkan kebersihan yang baik. Kemudian, penyakit disebabkan oleh makanan dan air tercemar adalah penyebab utama penyakit utama di seluruh dunia. Pencemaran makanan mungkin berlaku sekiranya mereka yang terlibat dalam penyediaan makanan tidak memperhatikan dengan mencuci tangan ataupun segala etika kebersihan yang lain. Kajian ini berpendapat bahawa pengetahuan dan amalan pengendali makanan akan menentukan tahap kebersihan pasar malam dan keselamatan makanan. Kita balik kepada penyata masalah. Penyata masalah yang pertama ialah kes keracunan makanan disebabkan oleh penyediaan makanan yang tidak bersih dan melaporkan lebih daripada separuh kejadian keracunan makanan. Yang kedua, laporan yang menunjukkan kebanyakan makanan tersebut disediakan di tempat yang tidak mematuhi syarat kebersihan. Ia bermakna untuk penyediaan makanan kita mempunyai syarat untuk memastikan keselamatan makanan itu terjaga. Yang ketiga, perkhidmatan makanan adalah lokasi utama untuk wabak makanan. Maknanya, lokasi penyediaan makanan itulah yang menentukan keselamatan makanan. Dan keempat, kajian ini dibuat adalah untuk menentukan tahap pengetahuan dan amalan mengenai keselamatan makanan dalam kalangan pengendali makanan pasar malam di Sabak Menam. Kajian ini dibuat untuk menentukan tahap pengetahuan amalan mengenai keselamatan makanan terhadap pengendali makanan pasar malam Sabak Menam. Objektif kajian. Objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan responden mengenai keselamatan makanan, dan yang kedua untuk mengenal pasti amalan responden dalam keselamatan makanan. Persoalan kajian. Apakah tahap pengetahuan keselamatan makanan bagi pengendali makanan pasar malam di Sabak Benam? Dan yang kedua, apakah amalan yang patut diterapkan oleh seseorang pengendali makanan pasar malam di Sabak Benam? Untuk signifikan kajian. Kenapa kajian ini amat penting untuk pengendali makanan? Kajian ini amat penting untuk pengendali makanan adalah untuk memahami kepentingan, kelebihan dan keberkesanan ketika terlibat dalam pengendali makanan. Dan rujukan kajian ini dapat memberi rujukan kepada pelajar diploma perkhidmatan makanan amalan halal, dan dalam memberi maklumat dan pemahaman yang jelas dan juga persepsi pengendali makanan terhadap kepentingan dan keberkesanan amalan ketika terlibat dalam pengendalian makanan. Itu saja dari saya untuk bab 1. Seterusnya saya akan paskan kepada kawan saya. Bab 2 iaitu ulasan kajian lepas. Makanan adalah salah satu keperluan asas di dalam kehidupan seharian manusia. Makanan yang sihat dan selamat dapat menjamin kesihatan individu untuk meneruskan kehidupan. Dan selain itu, keselamatan makanan dan kebersihan adalah unsur utama yang perlu dititik beratkan ketika mengendalikan makanan, terutamanya di kawasan perkhidmatan makanan seperti pasar malam. Yang pertama adalah pengetahuan dalam keselamatan makanan. Pengetahuan bermaksud matlamat yang diterima melalui pembelajaran, pemahaman dan juga sesuatu teori berkaitan dengan sesuatu perkara. Ia juga merujuk kepada kajian ini, pengetahuan adalah maklumat yang berkaitan dengan keselamatan makanan yang diperolehi oleh pengendali makanan, meliputi keperluan asas seperti kebersihan diri, penyediaan makanan, penyimpanan makanan, penggunaan alat pelindung diri dan penghidangan makanan.
kedua adalah amalan dalam keselamatan makanan. Pengendali makanan di pasar malam adalah semua orang yang terlibat dalam penyediaan makanan daripada mula hingga berakhirlah makanan itu diambil ataupun dimakan. Antara amalan bagi memastikan keselamatan makanan ini terjamin adalah dengan menjaga kebersihan diri dan mengamalkan amalan kebersihan yang perlu semasa mengendalikan makanan. Bab ini akan menerangkan metodologi yang dirancang untuk mengkaji amalan keselamatan makanan dalam kalangan pengendali makanan pasar malam di Sabak Bernam. Proses pemilihan, reka bentuk penyelidikan, sampel kajian, instrumen kajian, prosedur penyelidikan, pengumpulan data dan analisis data juga dijelaskan dalam bab ini. Untuk penyelidikan adalah penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Seterusnya, data untuk penyelidikan ini berasal sepenuhnya dari borang soal selidik yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Kaedah kuantitatif pula adalah satu kajian secara umum yang menggunakan analisis statistik. Ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Untuk persimpulan kajian dilakukan di kalangan pengendali makanan pasar malam di Sabak Bernam. Jadual 1. Data demografik. Jantina lelaki sebanyak 24 orang, perempuan sebanyak 26 orang, untuk bangsa Melayu sebanyak 48 orang, Cina sebanyak 2 orang. Untuk umur, 18 hingga 20 tahun seorang, 21 hingga 30 tahun 17 orang, 31 hingga 40 tahun 26 orang, 41 dan 50 tahun 5 orang. Dan tahap pendidikan mereka ialah diploma sebanyak 14 orang, sekolah menengah sebanyak 36 orang. Dan pendapatan bulanan RM500 hingga 999 sebanyak 10 orang, 1000 sehingga 1999 sebanyak 29 orang, dan akhir sekali 2000 hingga 2999 orang sebanyak 11 orang. Jadual 2. Keselamatan makanan di kalangan pengendali makanan. B1 seramai 49 orang menjawab ya dan seorang menjawab tidak. B2 seramai 50 orang menjawab ya. B3 seramai 48 orang menjawab ya dan 2 orang menjawab tidak. B4 seramai 50 orang menjawab ya. B5 seramai 4 orang menjawab ya dan 46 orang menjawab tidak. Dan B6 seramai 50 orang menjawab ya. Jadual 3 iaitu jadual soalan-soalan pengetahuan responden dalam keselamatan makanan. Okey, berdasarkan jadual 3 ini, kesemua responden seramai 50 atau kebanyakannya soalan result kepada soalan ini 100% lah memberi respon betul terhadap semua soalan, iaitu seperti soalan 1 yang soalan berbunyi penyimpanan makanan yang tidak selamat menimbulkan bahaya kesihatan. Soalan 3, memakai sarung tangan semasa mengendali makanan boleh mengurangkan risiko jangkitan penyakit kepada pelanggan dan pekerja lain. Dan soalan seterusnya, soalan 4, membasuh tangan sebelum mengendali makanan mengurangkan risiko penyimpanan makanan. Soalan 5, penyediaan makanan yang terlalu awal boleh menyumbangkan kepada keracunan makanan. Soalan 6, memanaskan semula makanan boleh menyumbang pencemaran makanan. Dan soalan 7, mengetahui suhu peti ais adalah penting untuk mengurangkan risiko kerosakan makanan. Juga mendapati bahawa kesemua responden menjawab betul dan hasil peratusan ini adalah 100%. Kecuali soalan C2, iaitu soalan yang berbunyi penggunaan topi, topeng muka, sarung tangan dan apron boleh mengurangkan pencemaran makanan. Terdapat satu responden yang menjawab salah, iaitu kemudian untuk peratusan yang menjawab betul kita mendapati 98.0% dan yang salah kita meraih 2.0%. Okey, untuk jadual 4 pula, jadual yang membentangkan keputusan untuk soalan bahagian amalan dalam keselamatan makanan. Okey, jadual 4, okey, untuk soalan 1, menyentuh makanan yang tidak berbungkus dengan tangan. Okey, untuk soalan ini terdapat 48 responden yang menjawab salah dan peratusannya ialah 96%, dan terdapat 2 responden yang menjawab betul dan mendapatkan peratusan 4.0%. Okey, untuk soalan 2, menggunakan peralatan berasingan untuk mengenali makanan.
mengurangkan peralatan berasingan untuk mengenali makanan. Terdapat 49 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 98.0 dan 1 responden menjawab salah dengan kadar peratusan 2.0. Untuk yang soalan seterusnya, mengasingkan penyimpanan makanan mentah dan makanan telah dimasak di ruang berbeza. Terdapat 46 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 98.0 dan juga 4 responden yang menjawab salah dengan kadar peratusan 8.0. Untuk soalan yang D4, menggunakan tuala yang sama untuk membersihkan beberapa ruang kerja. Terdapat 47 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 94. Terdapat 47 responden yang menjawab salah dengan kadar responden 94.0 dan hanya 3 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 6.0. Untuk soalan seterusnya seperti D5, menggaru muka, rambut dan sebagainya semasa mengenali makanan. Terdapat 48 responden yang menjawab salah dengan kadar peratusan 96.0 dan juga 2 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 40. Seterusnya D6, menggunakan tisu semasa batuk atau bersin. Terdapat 45 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 90.0 dan 5 responden yang menjawab salah dengan kadar peratusan 10.0. Dan yang terakhir D7, soalan yang berbunyi mengunyah gula-gula getah semasa mengenali makanan. Untuk soalan ini terdapat 46 responden yang menjawab salah dengan kadar peratusan 92.0 dan juga 4 responden yang menjawab betul dengan kadar peratusan 8.0. Seterusnya kita pergi ke bahagian kesimpulan. Bab 5 adalah kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, tahap pengetahuan dan amalan pengendali makanan sahaja tidak boleh memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan di pasar malam. Pihak berkuasa tempatan perlu mendapat kerjasama semua pihak bagi menjayakan matlamat ini. Cadangan orang awam perlu belajar lebih banyak mengenai pentingnya keselamatan makanan supaya kita boleh mencegah dari penyakit yang tidak diingini, sebagai contoh keracunan makanan. Dan sebagai seorang pengendali makanan juga, anda perlu menyediakan makanan di tempat yang bersih dan bahan untuk memasak masih segar dan tidak mengandungi bakteria berbahaya.